Allah maksudnya ujian dahsyat yang kita diuji karena keimanan kita akan rajulun mu'minan, berpagi-pagi seseorang itu beriman, wa yumsi kafiran, belah petang dia jadi kafir. Pagi molek-molek beriman, petang sagi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ataupun belah petang dia beriman, pagi esok kafir. Pagi beriman, pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Hak mana lagi? Tengah hari ini beriman, tengah hari esok kafir. Sejam ni beriman, sejam lagi kafir. Hak ni Nabi Muhammad royak kita ni. Bila jadi itu, kita tengok kita sendiri. Apa dia maksud? Di sini nak royak kata iman orang kita beriman ni akhir zaman, dia cepat berubah sangat. Tak ada sampai setengah jam boleh berubah. Apa maksud? Mudah jadi murtad. Keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadi murtad ni dia serembah berhala. Bukan sekadar serembah berhala tu dia panggil murtad secara terang. Ada murtad ni dengan i'tiqad hati. Ada boleh jadi murtad dengan perkataan. Ada i'tiqad sebab dia melawak. Ada i'tiqad sebab dia bantah. Ada i'tiqad dia sebab dia, ada murtad dia sebab dia buat dengan perbuatan. Apa maksud murtad? Ulama sebut ar-riddatu hiya ruju'ul muslimi akili balighi. Bermula murtad itu yaitu ruju'ul muslimi, rujuk seorang yang beragama Islam. Kalau orang Yahudi masuk Nasrani, dia tak panggil murtad. Kalau Hindu gitu kah masuk Buddha, dia tak panggil murtad. Syarat murtad ni kita orang Islam ni. Dan benda ini dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia murtad? Bermula murtad itu ruju'ul muslimi, kembali seorang yang beragama Islam. Apa maksud agama Islam? Orang yang ada la ilaha illallah macam kita ni. Apa dia tu? Anil islami ilal kufri. Seorang yang beragama Islam akili balighi. Orang Islam tu ada akal dan dia juga baligh cukup umur. Anil islami, daripada agama Islam ilal kufri. Do Islam molek-molek dia jadi kafir. Bil ikhtiyarihi, bukan sabik orang lain. Bil ikhtiyarihi, sabik diri dia sendiri. Sabik ucapan dia. Seperti dia kata agama dalam dunia ni semacam saja. Padahal pagi tadi sembahyang subuh molek. Tadi sembahyang zuhur molek. Puasa bulan Ramadan molek. Tiba-tiba dia cakap agama ni sama rata ya. Kafir tu dia. Tu dipanggil pagi-pagi beriman, petang lagi kafir. Mudah sangat. Kerana dia percaya macam tu. Agama sama rata ya. Sama tinggi ya. Sama tarah ya. Hindu, Buddha, Kristian sama dengan Islam. Ada orang Islam pegangan macam ni. Tapi dia sembahyang puasa Ramadan. Tu dia kata berubah jadi kafir. Sah sangat. Bukan sembah berhala. Bukan maksud dia hari ini dia sembahyang pagi lagi disembah berhala. Hak tu terang-terang. Hak secara tak nampak. Tu Nabi kata berpagi-pagi seorang beriman, sebelah petang jadi kafir. Puasa Ramadan molek. Masuk-masuk forum. Dalam forum tu kawan ni berbahas-bahas. Dia kata sungguh juga. Semua agama ajak buat baik. Agama sama rata. Kafir tu.
Sebab apa kafir? Sebab melawani firman Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang cari petunjuk yang lain daripada Islam, maka tidak diterima daripadanya. Dia semayang, dia puasa, dia haji, dia menikah kahwin, tak boleh pakai dia. Tu maksud dia Islam jadi mudah berubah sangat. Ramai fahaman tu ini. Ada setengah orang pula berkelahi menatang kafir semua ni. Dia kata saudara dia tu kafir tu. Ada setengah pula tak kena dengan pegangan dia hukum kita kafir. Dalam kaedah sebut man kaffara mu'minan faqad kafara. Siapa-siapa mengkafirkan orang beriman faqad kafara. Dia jadi kafir. Kelahi sikit-sikit ya, rebut tapak bazar Ramadan. Kawan ni boleh tepat dia tak puas hati menatang kafir semua. Dia bubuh gitu ya, maka dia jadi kafir. Sebab benda tu tak menyebabkan akidah, tapi nak marah punya pasal berebut tapak pasal Ramadan, menatang kafir semua. Tidak boleh kata menatang Yahudi semua ni. Jadi kafir tu dia. Ramai tuan-tuan. Wa man lam yukaffiri kafira faqad kafara. Hak ni satu puak lagi. Dalam Malaysia apa dah? Wa man lam yukaffiri kafira faqad kafara. Dan siapa-siapa tidak mengkafirkan orang kafir faqad kafara. Jadi kafir juga. Ni ramai bercakap. Tengoklah Facebook. Orang Melayu kita. Dan siapa-siapa tidak mengkafirkan orang kafir, dia jadi kafir. Kadang-kadang bahalah Facebook. Kita tak boleh kata dia kafir. Kamu tu semua tokong. Hari-hari pergi tokong. Ditekuk ada tokong budak. Tak boleh kita kata dia kafir. Sebab esok kok dia Islam. Islam bukan kira esok. Dia tak kira hak sejam depan. Dia kira hak Allah tu. Ramai orang pegangan gini tuan-tuan. Orang Islam kita. Sebab dia hanya semayang, puasa saja. Akidah dia tak reti. Maka dia jadi kafir. Sebab apa? Wa man lam yukaffiri kafira faqad kafara. Siapa-siapa tak mengkafirkan orang kafir, jadi kafir dia. Jadi orang kafir, Hindu, Buddha, Kristian, yang jelas kita tengok dia buat perbuatan syirik, sembah berhala, kita kena kata dia kafir. Kalau kita tak kata dia kafir, kafir mari kat kita. Nampak tuan-tuan? Ini ramai tak faham ni. Tak kaya terheboh lah Facebook. Berlambat orang Islam kita Melayu yang puasa bulan Ramadan, pakai kepiah putih, semayang 5 waktu, dia akan bengkeng kita. Lawan kita. Mana boleh kata kafir, mana tahu? Tu dia. Sedangkan kalau kita tak kafirkan orang kafir, boleh jadi kafir. Tuan-tuan, di antara sebab punca Nabi kata mudahnya seorang beriman tu berubah daripada pagi jadi petang jadi kafir. Nak royak kata senang sangat iman umat Islam berubah. Mari satu lagi buat. Antaranya Nabi sebut lagi. Nabi kata apa? Nabi kata yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbiru kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Yabi'u bai'u. Bai'u tu jual. Disebut bai'u tu jual. Jual ni macam ada tukar. Yabi'u dinahu, menukar, menjual agamanya. Bi'aradin minad dunia. Kerana sedikit gharak tujuan dunia. Nak senang punya pasal. Dia sanggup tukar jadi kafir. Berapa ramai tuan-tuan. Mau balik Kristian masuk negara kita. Dia susah. Mau balik Kristian ni ambil berat. Tolong anak dia sekolah. Tolong dia hari-hari. Beri bantuan. Lah kali jemput mari gereja. Makan di gereja. Mula-mula makan saja di gereja. Lama punya lama, lenyap lama. Dia jadi terhutang budi.
Terus istihar masuk Kristian. Berapa ramai tuan-tuan di Malaysia kita. Nabi sebut, man badala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama dia bunuh. Tapi oleh kerana negara kita ni tak menjalan hukum Islam, orang murtad bebas buat macam-macam. Ni tuan-tuan, tambah-tambah ni macam susah macam ni. Dekat Aidilfitri berapa ramai kita orang Islam yang tak cukup pakaian baju, membalik Kristian, mari tidur, beri bantuan. Berapa ramai jadi murtad. Last kali kata Kristian dengan Islam, Kristian lagi bagus. Tu dipanggil murtad tu tuan-tuan. Ramai tuan-tuan. Tak kira lagi kerana nak hidup dunia. Tuan-tuan tengok kes Sajak sudahlah. Hak orang berjatang nak jadi betina. Bila orang desak dia. Sebab perbuatan dia tukar jantina tu haram di sisi Islam. Kalau dia mengharuskan benda tu jadi kafir. Lah dia kata Islam tak perlukan saya lagi. Tuan-tuan tengok. Tu maksud dia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia tukar agama kerana sedikit habuan dunia. Allah kata sedikitlah dunia ni. Dapat pangkat, dapat kedudukan. Itu di antara kata apa? Nabi kata menukar agama mereka kerana sedikit habuan dunia. Yang perkara yang paling besar kita tengok di Malaysia. Dulu Aisyah Bukhari. Pak dia tengah duduk iman terawih habis. Dia keluar kerja di Kuala Lumpur. Umur 18 tahun. Hak ni kes tahun 98. Tahun 98 dulu. Semua orang kok kulit tahu. Ingat kisah Aisyah Bukhari. Kartina Kamarudin. Anak kepada seorang tokek sate. Masuk Hindu. Seorang lagi masuk Kristian. Sampai hari ini kes kita tak boleh buat apa. Sebab undang-undang negara kita bila bertembung mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Mahkamah sivil nombor 1, mahkamah syariah nombor 2. Mahkamah syariah ni nombor 2. Bertembung dua-dua ni, dia kira hukum sivil. Ini jadi tuan-tuan, sampai hari ni tak boleh buat apa. Hak 2-3 bulan lepas, minta tukar agama. Dibenarkan oleh mahkamah. Menang ke dia Allah. Allahu Akbar. Ni nasiblah jabatan pendaftaran negara dah sekat lagi. Kalau dibenarkan tukar, berlambak tukar agama. Itu tuan-tuan ayat kata apa? Oleh kerana susah. Oleh kerana perancangan musuh. Oleh kerana keimanan lemah. Oleh kerana kejahilan kita umat Islam. Oleh kerana pemerintah tak ambil berat sangat mengenai agama. Pemerintah lebih penting ekonomi. Agama letak nombor 5, 16. Bila teruk sangat, baru nak pakai agama. Suruh semayang hajar, kalau hujan tak turun, hak tu ya. Ataupun nak zakat saja, hak tu nombor 1 buat Islam. Islam duduk nombor last tuan-tuan dalam negara kita. Walau negara kita majoriti Islam. Ini terah Nabi kata, berpagi-pagi seorang itu beriman, belah petang jadi kafir, petang esok beriman, pagi esok jadi kafir. Nak raya kata mudahnya umat Islam bertukar-tukar iman dia. Kerana apa? Kerana kehidupan di dunia ini. Mudah sangat. Dan kafir ni banyak jenis. Ada dipanggil kafir takzib. Apa maksud kafir takzib? Kafir yang tak percaya langsung. Macam kita di Malaysia ni pun ada. Kafir tak percaya Allah, tak percaya Rasulullah, tak percaya Quran, tak percaya hari kiamat. Itu dia panggil kafir takzib. Dari zaman dulu sampai kiamat dia ada buat ni. Dari zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, ada dia panggil kafir takzib. Nombor 2 dia panggil kafir nifak. Apa maksud kafir nifak? Kafir orang munafik. Demo ni macam mana? Kafir nifak ni. Di luar dia nampak Islam. Bercakap dia macam orang Islam. Bangsa dia pun nampak macam Islam. Gaya dia macam Islam. Dalam hati dia tak puas hati dengan Islam. Dia tulis buku-buku. Rencana-rencana yang dia tulis banyak konten Islam. Ini puak dipanggil kafir nifak. Di Malaysia pun ada. Sampai yang pegang jawatan besar-besar berlambak. Dia komen bak masalah tudung kepala. Bak masalah tutup aurat.
Bak masalah hukum Islam. Pemimpin negara berapa ramai tuan-tuan. Nampak luar Islam. Bercakap Islam. Tapi dalam hati dia benci dengan Islam. Ini dia panggil kafir nifak. Kafir orang munafik. Nombor 3. Dia panggil kafir istikbar. Apa dia kafir istikbar? Kafir orang sombong. Macam iblis tu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia nak sujud pada Adam. Bukan sabit dia tak kenal Allah. Bukan sabit dia tak mengaji, dia tak kerti. Iblis ni alim. Sebab tu ada orang ada ilmu kita ni. Tapi dia sombong, tak mau dengar teguran, maka jadi kafir juga. Dia panggil kafir istikbar. Macam mana kafirnya akan iblis. Iblis ni bukan tak kenal Allah, dia cakap dengan Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Membuat aku dari api, membuat Adam dari tanah. Bukan tajuk tak kenal Tuhan. Dia tahu surga, neraka, dia pun Allah buat. Tapi dia jadi kafir sebab dia sombong. Ini kafir istikbar. Penyakit ni ada dalam masyarakat kita juga. Tambah pula orang kaya-kaya yang tak ada akidah, duit banyak. Hak mari bersyarah rakyat ke dia, kaki caca. Naik motor AX5. Cikgu ding, cikgu pencing. Dia orang besar. Apa aku nak heran siapa? Aku gaji bilion-bilion. Dia sombong. Walau cerita tu daripada hukum Allah, dia bantah juga. Ini dipanggil kafir juga. Kafir istikbar. Ingat tuan-tuan, ini ada 3. Lagi kafir, dia panggil kafir syak. Apa dia kafir syak? Kafir yang ragu-ragu. Nak kata tak percaya pun sungguh Quran ni. Nak kata Quran ni boleh merintah. Nak kata tak boleh pun boleh juga. Jadi gitu. Ini adalah masyarakat kita. Berlama. Di kampung saya apa ada? Memanglah Quran tu hak Allah. Dia kata. Tapi zaman Nabi bolehlah pakai undang-undang. Lo ni tak boleh pakai lah. Ini kafir juga. Dia panggil kafir syak. Syak dengan Quran. Bila syak dengan Quran, dia syak dengan ilmu Allah yang menjadi akan Quran. Ini dipanggil kafir syak. Kafir banyak jenis tuan-tuan. Bukan nanti kafir semua bergalak. Orang Islam ni pun boleh jadi murtad. Ya ini beberapa jenis kafir. Ada kafir inah. Ada kafir juhud. Apa kafir juhud? Kafir yang tak mau mengaku. Dalam hati ni betul Islam ni. Islam ni betul. Tapi kepentingan dia tahan tak mau ikut Islam. Seperti mana Abu Talib, pak menakan Nabi Muhammad SAW. Dia kafir baru. Kafir juhud. Kafir yang tak mau mengaku. Dalam hati dia mengaku Nabi Muhammad tu betul. Al-Quran tu betul. Agama Islam betul. Tapi oleh kerana takut malu, kerana kepentingan dia orang besar, takut pangkat dia jatuh, politik dia boleh jatuh, dia tak mau mengaku kata Islam betul. Maka terbitlah kenyataan dia membantah akan Islam. Macam mana Abu Talib, dia panggil kafir juhud. Inilah sikit-sikit tazkirah supaya peringat kita tuan-tuan. Mungkin orang lain mari royak bab puasa ni hari-hari royak. Bab akidah penting. Puasa kita tak terpakai kalau akidah kita tak terpakai. Apa guna kalau puasa tak terpakai? Akidah boleh pakai, boleh kira di hadapan Allah. Tapi kalau puasa hebat, kita semayang hebat, haji pun hebat, sedekah kuat, akidah kita tak boleh pakai. Apa pun tak boleh pakai jadi puasa. Karena tu ini pesanan tazkirah saya ingat-ingat. Nak bercakap ke? Nak tulis ke? Tanya orang yang layak-layak pasal ilmu. Jangan berbahas dalam Facebook. Ikut kepala otak kita. Karena akal kita wajib dipandu oleh Quran. Bukannya akal kita memandu akan Quran. Hari ini orang akal dia pandu Quran. Dia lawan akan Quran. Dia kata akal lebih tinggi. Maka dia buat satu-satu perkara tidak berpandu akan wahai Allah. Sepatutnya akal kita ni ada lagi satu lagi benda. Yakni Quran. Tak lepas lagi dah. Tengok Quran kata gini. Itulah maksud dia. Supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan-kumpulan kafir yang saya sebut tadi. Berpagi-pagi seorang beriman, belah petang jadi kafir.
Belah pagi esok jadi beriman, pagi esok jadi kafir. Tengok-tengok tak ada apa di hari kiamat esok. Berasa hebat dah dengan kita sedekah, berasa hebat dengan puasa kita, berasa hebat dengan baca Quran kita. Padahal akidah kita tak ada. Akidah ni dia kata ibarat ada sebuah apple. Akidah ni ibarat macam takai. Ilmu fiqh, bacaan Quran kita, cara semayang kita, cara kita ambil haji, cara kita puasa, yakni ilmu fiqh, kulit tu. Cara hati kita, tidak sombong, tidak riak, tidak takabur, tidak semaah. Itu dipanggil isi dia. Jadi akidah ni macamlah tangkai sebuah apple. Kalau tangkai tak ada, kita semayang kemah, nampak cantik balik luar, baca Quran cukup dengan makhraj huruf, cukup dengan tajwid kita. Kita sedekah pula hari-hari beribu ringgit. Kulit saja lawa, tapi tangkai tak ada. Jatuh buah dimakan oleh binatang. Karena tu kena ada akidah kita, tangkai. Nombor dua, kena ada fiqh. Kena mengaji, bak semayang, sah batal, cara balah mana. Nombor tiga, kena ada tasawuf. Yakni dalam hati kita. Buat kerana Allah. Jangan sombong, jangan riak, jangan takbur. Iaitu tasawuf. Maka ada tangkai, ada buah yang cantik kulit dia. Dan ada isi dia. Nombor satu yang paling penting, tangkainya akidah yang saya baca saat ini, supaya kita tidak terlucu tangkai dia, buah kita dimakan oleh binatang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.